Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini satu yang kita jangkakan pada awal tahun telah pun berlaku, iaitu Perodua sudah pun mula menghadapi masalah kekangan stok akibat daripada kekurangan bekalan semikonduktor. Dan dengan itu kita tengok Proton Saga telah berjaya mengatasi Myvi. Wah, buat kali pertama sejak Myvi wujud, inilah kali pertama Proton Saga dapat memotong Myvi sebagai kereta paling popular di Malaysia, iaitu untuk bulan April 2021. Jadi peningkatan jualan untuk Proton juga ada sikit 0.18%, tapi berlaku juga peningkatan lah. Dan Proton berjaya menjual 5,472 unit Proton Saga dan ini telah berjaya memotong jugalah beza. Ini menyebabkan Perodua ni, dia punya keadaan dia memang dah tertekan agak lama sebenarnya. Perodua ni sejak tahun 2019 lagi sudah tertekan dari keadaan stoknya yang agak sedikit nipis, keadaan stok tipis. Masa 2009 tu mungkin keadaan stok tu mula berkurangan daripada 2-3 bulan punya supply turun kepada sebulan, kemungkinan turun kepada setengah bulan dan seminggu, dan keadaan itu tak dapat diperbaiki sepanjang 2019 dan sepanjang 2020 juga tak dapat diperbaiki kerana COVID. Jadi bila kita penghabis tahun 2020, kita secara tak sengaja saya pusing-pusing kat area Serendah tu nak pergi tengok UMW punya kilang high-tech baru di mana dia orang membuat engine cowling ataupun blade casing untuk Rolls-Royce Aero Engines. Dan kita pusing belakang tu nampak Perodua punya stock yard, dan dalam tu saya rasa tak lebih 1,000-2,000 kereta je, which is like maybe untuk Perodua 2-3 hari punya stok. Itu satu keadaan yang sangat berbahaya sebenarnya untuk Perodua. Mungkin orang kata seronok pasal stok tak ada, jadi orang akan berebut-rebut nak beli semua kereta yang siap, semua kena jual. Betul lah, memang bagus, tapi keadaan tu agak berbahaya kerana tak ada stok spare lah. Selalunya orang akan simpan stok mungkin sebulan setengah, macam tu lah. Tapi Perodua tak ada kemewahan tersebut, akibat mungkin ada apa isu saya tak pasti tentang dia punya production planning yang menyebabkan syarikat tu kini menghadapi masalah kekangan stok yang teruk sangat lah. Dan oleh sebab itu kita lihat bagaimana Proton yang mungkin ada kelegaan stok sedikit telah berjaya memotong Perodua. Dan kita buat ni Proton punya sales Saga 5,472 unit, X50 3,583 unit, Persona 2,266 unit, X70 2,110 unit, Iris 974 unit, manakala Exora 616 unit. So Proton berjaya mencapai satu angka jualan yang agak bagus, iaitu 15,017 unit. Jadi teruslah meningkat kejualan Proton, tapi kita tengok dia punya growth pun dah makin starting to taper off lagi lah. Kerana mungkin juga Proton juga mula menghadapi masalah stok, kita pun tak tahu. Sebenarnya dia orang ni semua tak nak cerita kat kita. Jadi kita berasa semua orang akan ada masalah stok. Bulan ni nampaknya Proton berjaya mengatasi Perodua sikit, dan tapi saya punya pendapat, saya rasa kekangan stok ni akan berterusan sehingga pertengahan tahun, antara dari segi semiconductor supply itulah. Jadi kita tengok yang ini sekarang dah masuk bulan 5 bulan 5, bulan 6 ni kita mungkin masuk suku ketiga tu dah lega sikit lah. Saya ingat Julai ke atas banyak syarikat dah mungkin boleh start recover lah. Dan saya tak pasti sama ada Perodua punya angka jualan tahunan sasaran mereka untuk 240,000 tu masih lagi boleh dicapai ataupun tidak. Tapi saya rasa dia orang dah take into account lah semua shortfall whatever. So mungkin separuh masa kedua dia orang kena ramp up betul-betul lah production kalau Perodua nak kekal mencapai angka jualan 240,000. Untuk Proton juga sama, kalau mereka sekarang berjaya melepaskan diri daripada sebarang kekangan, saya rasa tak juga sebenarnya ada kekangan tu, dan mungkin separuh kedua Proton juga akan terpaksa mengejar balik lah. Kita tengok sama ada pada bulan 5 dan bulan 6 ni sama ada Saga boleh terus memotong Myvi ataupun mengekalkan, sama ada Proton boleh mengekalkan perkembangan jualan ni, sebab saya rasa kalau
kita tengok perkembangan jualan tu dah mula sangkut bulan 5, bulan 6 dan kita faham lah memang ada production issues lah in terms of the supply of semiconductor. Dan ini kita sekarang ni di Malaysia baru mula nak merasa secara kritikal di setengah-tengah pasaran. Pada penghujung tahun lepas lagi dah mula rasa, dan pada awal tahun suku pertama tu dah memang banyak kilang, terutamanya di Jepun. Kita selalu tengok dia orang punya media site akan keluarkan advice on production, cut back here, there and everywhere, menunjukkan mereka menghadapi kekangan dari segi bekalan semiconductor. Dan ini semua global punya masalah. So macam Perodua, dia punya supplier base dia is tied to Toyota and Daihatsu. So whatever that Toyota and Daihatsu can source globally, dari segi semiconductor, Perodua akan dapat jugalah kesannya di situ. Dan apa juga kekangan yang mereka hadapi globally, Perodua juga akan menghadapi masalah yang sama. Untuk Proton pula, mereka berkait dengan Geely. Jadi apa saja masalah yang Geely hadapi dari segi bekalan semiconductor, Proton juga akan hadapi. Dan kalau Geely berjaya mengurangkan masalah bottleneck in terms of the semiconductor, dan Proton juga akan terlepas lah. Jadi kita tengok keadaan ini kita kena monitor lah dalam sebulan 2 ni lagi lah. Tapi apa pun, tahniah lah kepada Proton, because macam mana pun benda ni kiranya macam orang kata lah, in racing, in order to finish first you have to finish. Jadi untuk mana-mana syarikat untuk kekal di nombor 1, mereka mesti boleh menghasilkan kereta. Kalau orang nak beli tapi kereta tak ada, juga bermasalah. Jadi saya berharap Proton dengan Perodua, terutamanya Perodua yang sedang menghadapi masalah kekangan bekalan semiconductor ni, dan juga Proton yang mungkin juga menghadapi masalah yang sama, akan dapat melepaskan diri mereka lah daripada kekangan ini, dan akan berjaya untuk menghasilkan kenderaan yang diperlukan untuk dijual di pasaran Malaysia. Pasal pasaran kita pun tahun ini mungkin akan boleh recover sikit. Itu pun kita tak tahu lagi masalah second half macam mana, pasal cuti cukai akan habis pada bulan Jun. So kita tengoklah macam mana separuh kedua. Jadi kritikal juga untuk kedua-dua syarikat ni untuk mendapat pembeli-pembeli dan ada kereta masa first half ni. Pasal bila dah habis cuti nanti macam mana, mungkin sales akan berkurang, kita tak tahu. Jadi ini masa yang kritikal untuk kedua-dua syarikat Malaysia ni, Proton dan Perodua, untuk boleh berjaya menghasilkan produk-produk untuk dijual ketika minat pembeli masih lagi bagus akibatkan cuti cukai ni. Apapun, tahniah kepada Proton, dan kita berharap Perodua akan dapat rebound balik dengan cepat, kerana kereta dia popular. Sayang kalau tak ada kereta yang boleh dijual, maksudnya akan ramai lah orang akan komplain. Dan kalau kata kedua-dua syarikat Malaysia ni tak ada bekalan kereta, maksudnya kalau Saga pun nanti sangkut, Myvi pun sangkut, Beza pun sangkut, semua kereta tak ada nak dijual, ke mana nak pergi? Kesian juga. So itulah dia. Kita harap masalah kekangan semiconductor ni akan dapat diselesaikan dengan cepat. Tak tahu apa penyelesaian dia, saya pun bukan pakar dari segi bekalan semiconductor ni, tapi apa pun kita harap akan dapat diselesaikan dengan cepat. Sampai situ aja kita punya update kita hari ni. Itu bersejarah jugalah minggu ni. Buat kali pertama Saga dapat kembali menjadi nombor 1 di Malaysia mengatasi Myvi. Tapi yalah, menang tetap menang lah. Apa sebab juga pun sebabnya ialah kekangan bekalan semiconductor untuk Perodua. Okey, sampai situ aja berita kita hari ni. Kalau awak suka, tekan butang like macam biasa. Kongsikan dengan kawan-kawan kalau ada manfaat. Dan kalau boleh, tekan butang subscribe lah. Kalau dah subscribe, tekan butang lonceng untuk maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Pandu Malaysia pun yang berkhidmat, kita jumpa lagi insyaAllah.